Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang menonton dan juga mendengarkan di Rakita 107.9 untuk sentuhan Ramadan bersama dengan saya Bob dekat sini, dan juga kita ada tetamu istimewa Dai Wan Dazrin. Assalamualaikum. Yes. Macam puasa untuk minggu yang kedua ni ada gegar-gegar sikit. Normal lah tu. Nabi dulu pun berperang time bulan puasa. Power. Gitu. Power. Gitu. Power. Tapi betul, Bob. Betul. Terima kasih. Saya ada orang yang akan mengesahkan apa yang saya cakap. So kalian jangan takut. Okay? Alright. Dai, macam mana minggu kedua Ramadan? So far so good? So far so good, Bob. Alhamdulillah. So far so good. saya tak tahu kenapa bila jawab. Kenapa jangan gelap? Tak apa je. So far so good. So far so good. Sebab kita biasa dengan kejujuran kan? Yes, baik. Okay. Betul. So far so good. Alhamdulillah, Bob. Alhamdulillah, Bob. Alhamdulillah. Okey, semuanya baik-baik ajalah ya. Okey. So hari ni kita nak berborak mengenai tentang fiqh Ramadan, Dai. Kesalahan-kesalahan waktu berpuasa ni. So hari ni kita nak tanya dulu first. Macam mana orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Hashtag geng plastik hitam ni. Ni hashtag dia lah. Na'udzubillah. Jangan ustaz, jangan. So macam mana cara kita nak tebus benda yang kita dah tinggal tu? Bob, no. Soalan itu sepatutnya tak terbit pun, Bob. Ini saya ambil daripada seseorang yang pernah melakukan. Dia macam jiwa pendosa dulu, tapi hari ni dia dah jadi dia nak tanya macam mana dia nak qada balik ke macam mana. No. Terlepas. No. Astaghfirullahalazim. Awak saya dah tanya. Sinetron sangat, Bob. No. Guys, girls out there, khususnya semua yang tengah mendengarkan Rakita FM bersama dengan saya dan juga Bob the Builder. Kalian semua tak ada ganti lagi. Siapa-siapa yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan dengan sengaja, tak ada istilah ganti lagi ke atas diri dia. Dan selama-lamanya tidak akan ada. Bob, tergantung sepi gitu. Tergantung sepi, bukan hakim mesti. Memang tergantung sepi pasal hal ni. Tak ada, guys. Lulu dengar tu. Lulu terfikir. Memang tak ada lagi. Memang tak ada, melainkan perempuan lah. Perempuan special case lah. Ni khas untuk laki-laki. Tidak ada istilah ganti lagi untuk orang yang sengaja meninggalkan puasa. Bahkan kalau kita nak ikut perincian yang lebih teliti, Bob, buka kitab Fatwa Mu'asirah Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau buat satu rungkaian khas cerita pasal orang sengaja buka puasa, apa hukum dia. Ulama ahlul mutaqaddimin, ulama dulu-dulu, Bob, memang menghukumkan dengan agak rigid, agak kuat, tegas. Siapa yang sengaja tinggalkan puasa, sedangkan puasa ini ibadah yang obligatory, wajib, ditinggalkan dengan sengaja, maka boleh terkeluar daripada Islam. Subhanallah. Tapi ikut fatwa muasirah, iaitu fatwa yang contemporary daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau bagi tahu itulah paling lemah iman, Bob. Ukuran dia meninggalkan puasa secara sengaja. Selagi dalam niat dia masih sedar yang diri dia adalah seorang orang Islam, dia belum lagi terkeluar daripada Islam. Itu based on pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi. Walaupun dia tinggal puasa secara sengaja, tapi itu adalah perbuatan yang paling berat sekali tanggungan dosa dia, Bob. Okey. Dan lepas tu pula tidak akan ada ganti padanya. No more, Bob. Itu dia, geng. So kalau boleh, janganlah tinggalkan ibadah puasa ni. Geng plastik hitam boleh, tapi belilah untuk bazar Ramadan nak buka puasa nanti. Yes. Okey. Itu dia. So moga bermanfaat. Bila kita sebut pasal geng plastik hitam ni, kan, kita sebagai umat Islam bila tengok depan mata kita berlaku adegan-adegan hashtag geng plastik hitam, kita sebagai umat Islam, apa yang kita boleh buat? Yelah, nak pergi cakap macam jangan Bob. Rasa macam jangan buat naya. Geng plastik hitam ni bukan calang-calang kabel dia. Ya, betul. First kali, Bob, dalam ataupun ni umum dalam nak tegur atau nak sampaikan nasihat pada orang, kita mesti ada step dia. Kita ada step, ada kaedah dia. Betul. Bukan melulu je kau directly terus bash dia. No, that's not the way. Sampai bila-bila pun teguran tidak akan berjaya dan akan sampai, Bob.
Sebelum ni ingat satu tip kalau nak mudah teguran kita atau nasihat kita sampai, first and foremost memang kena create bonding dulu. Kita punya relationship dengan orang tu. Mesti kena maknanya ada. join dia. Bukan Sama. kata nak bonding. Tak adalah. Tak nak join dia waktu dia tu kita macam tak baik buat macam ni. Betul. Betul. Itu yang sebetul. Okay. Yes, Bob. Macam tu. So, join dia untuk ada hubungan, ada relationship dia. Okay, itu tips untuk teguran tu sampai atau memudahkan proses kita nak sihat somebody ya. Betul. Tapi kalau tak ada, jangan tiba-tiba nak buat ni. Tak itu bukan caranya. Apa kaedah-kaedah dia? Memang ada disebutkan dalam kitab yang ditulis Al-Imam Ibn Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kaedah cara untuk mencegah kemungkaran, Ibn Qudamah ajar rahimahullah. Pertama sekali kita kena sebut dekat dia dengan lemah lembut. Bukan like nowadays punya kecaman. Betul. No, haters nowadays hari ni ataupun yalah kita tengok je macam mana orang komen hari ni dekat social media. That's not the way. Sampaikan dengan lemah lembut dan terangkan apa dia dalil. Apa dia dalil, maksudnya kesalahan yang dia buat tu apa dia dalil. Yalah sengaja batal puasa, apa dia yang Nabi sebut dalam hadis, apa dia yang Quran sebutkan. And yang ketiga, kalau dah terangkan dengan lemah lembut, dah terangkan dalil dia tak jalan juga, baru sampaikan dengan tegas. Ada lapisannya lah. Betul, ada step dia untuk sampaikan teguran, bukan sembrono je. Tak boleh jump. Tak. Sebab tu kalau kalian lihat sebelum ni Dai Wan famous dengan teguran terbuka. Sebenarnya kalian hanya nampak teguran terbuka tu adalah on surface. Tapi behind the scene ramai yang tak tahu. Tak ada pun rakyat Malaysia tanya Dai Wan, buat teguran dekat belakang behind the scene. Padahal penuh je. Approach orang tu dulu, itu cara dia. Dah sampai level yang ketiga, iaitu teguran dengan keras, tegas dan terbuka, tak jalan juga, barulah panggil authority. Ini 4 step susun disusun rapi oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Itu step dia. Okay. Ada waktu saya zaman saya kecil dia kata kalau nampak kemungkaran, habis tak boleh nak do something pun, hati lah. Itu ada, dan istilahnya adalah itulah selemah-lemah iman. Betul ke? Betul. Text studies. Tapi adakah betul application tu? Adakah betul Bob memang buat tu? Kena ikut dululah, sebab ikut dia step dia Bob. Dia ada cegah dengan lisan, cegah dengan kudrat, lepas tu baru selemah-lemah iman dengan hati. Hakikatnya, practicality-nya, reality-nya terus dengan hati. Yelah. Macam hati lah. So the right way is just follow the step. Last kali kalau dah tak mampu sangat, dah tak mampu dengan kudrat, tak mampu dengan lisan, barulah ya Allah, aku tak suka dengan perbuatan mamat ni. Lepas tu aku pun tak ada kuasa nak tegur dia. Lisan aku pun tak mampu sebab aku lebih mengutamakan karaoke daripada yang lain. So aku tak mampu untuk memberi teguran kepada dia dan benci dengan hati. Begitu. Faham. Terima kasih Dai kerana sama-sama. Selama soalan itu membelenggu diri saya. Selama ni saya macam, saya mengaku lah, tengok kemungkaran macam selemah-lemah iman hati lah. Senang. Dia terus ambil step. Tapi terima kasih kerana menyuluh saya dalam kegelapan itu. Terima kasih Dai. Bukan. Disebab lighting depan kita ni. Itu betul. Itu betul. Okey, boleh tahan juga Dai Wan ni. Okey. Baik. So, ada juga orang bertanya Dai Wan berkenaan tentang saya ni was-was bila puasa. Dia terwas-was. Tadi ada ingat ada buat perkara yang membatalkan tapi macam dia tak sampai. Macam tak sampai nak batal ada sikit lah kan. Sat. Macam mana dalam ibadah puasa boleh was-was? Termakan separuh sengaja. Mungkin. Tapi dia was-was. Tapi macam mana Bob? Macam mana tu? Dia was-was macam aku tadi tak niat pula kan. Contohlah kan, tak niat pula kan. Dia niat sebulan tak? Tak juga? Tak jugalah. Dia memang was-was. Dia bangun sahur tak? Dia bangun tapi dia memang was-was lah. Ni cerita was-was. Dia cerita was-was lah. Okey. Kan. Adakah dia perlu qada puasa yang dia was-was tu? Sebab dia tak fully Dai. Dia macam tak sepenuh hati. Okey. Allah melihatkan sawab ya Allah. Berikanlah aku petunjuk untuk aku berikan jawapan yang tepat ya Allah daripada soalan Bob ni. Amin. Bob, was-was ni special case lah. Yes. Selalunya dalam solat, dalam puasa jarang jumpa was-was ni.
Sebab memang makan tu benda yang fizikal. Ya. Dia bukan benda yang tak nampak. Benda fizikal ni memang kau makan ada depan. Kau dah makan separuh kau rasa was-was kan. Ni jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Tapi ni tak mustahil. Lepas ni tak mustahil Kalau was-was ni selagi mana dia tidak jelas nampak pada ukuran fizikal tu Bob, dia tak makan, dia tak minum, dia cuma was-was nak makan ke nak minum, ataupun dia was-was dalam bab rasa lah, rasa makanan ke tengah masak kan, mak kita masak kan, so dia rasa was-was dah tertelan ke tak, itu tak apa, itu hukumnya masih harus. Harus ni maksud mana kata bukanlah dosa, bukan juga pahala, hukumnya harus. Dia tengah rasa makanan tu, lepas tu dia was-was, aku rasa macam aku tertelan gula ni. So tak apa. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ta'ammadat qulubukum. Allah bagi tahu dalam Quran, tidak akan dihukum kepada insan-insan ataupun orang-orang yang dia melakukan satu-satu perkara itu dengan ketidaksengajaan hati dia. Arasok. Allah Maha Pengasih. Allah Pengasih. Allah Maha Pengasih. Saya Korea, Arab. Kita cross country lah. Macam tu Bob. Means that itu dalam bab rasa lah. Tapi kalau dalam bab yang memang jelas nampak, macam makan tu dia pergi makan separuh. Macam saya pernah tengok dulu video mana tak? Ada satu video tu dia buka tingkap roti dia buka kitchen cabinet, roti tu jatuh dalam mulut dia, dia buka peti ais, air Sprite tu jatuh dalam mulut dia. Kan? Lepas tu dia macam dia tanya kat Syekh. Dia tanya dekat Syekh tu batal tak puasa dia? Pelik benar. Itu pelik. Itu bukan was-was, itu memang dah confirm. Itu kan was-was tu. Itu memang dah confirm. So dalam persoalan ni yang jelas nampak dah memang makan, minum tu batal puasa. Ya. Okey. Macam tu. Sekarang punya situasi Nak Iwan tentang vaksin. Orang pergi cek gigi waktu bulan puasa. Macam mana hukum itu? Okey. Benda-benda yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ya. Rongga-rongga terbuka. Ini kalau masuk dengan sengaja, maka baru batal puasa. Kalau vaksin dekat sini, ini bukan rongga yang terbuka, maka tidak ada permasalahan pada ia. Jelas Bob? Jelas. Tapi kalau macam cek gigi ke, lepas tu apa lagi? Yang berkaitan dengan mulut. Dia ada buat rawatan akar gigi. Rawatan akar gigi. Yes. Ada yang dia ada macam-macam lah. Ada ulcer kat sini. Baik. Ada doktor pun macam mana dia? So sampai kadang-kadang ke sini, sampai ke sini. Betul. Macam mana? Kalau yang tu memang kena tengok kena tengok juga sebab kita agak tak boleh bermudah-mudahan. Kita kena agak firm on this. Okey. Walaupun dia urusan kalau urusan tu adalah urusan yang sakit dan memerlukan rawatan, sepatutnya tidak ada masalah. Tapi kalau urusan yang sengaja nak mencantikkan gigi, and then dia buat semua proses tu dengan, kan dia tembak air kat dalam mulut kita semua tu sampai kita pun tertelan dah cukup dah tahan. Mana kata dah tak dahaga dah sepanjang hari. Something wrong somewhere there. Something wrong somewhere there. So itu kena lebih cermati lah, lebih ihtiyat, hati-hati. Baik. Satu lagi. Sekarang ni zaman orang nak jaga badan, nak kurus, nak diet. Betul. Kan, macam kita tengok kerusi warna purple, pakai baju pun warna purple kan, nampak slim fit kan. Yes kan. Baru 2 minggu Ramadan dah dapat fit dah. Tunggu raya saya cat meja ni. Saya tanya berkenaan tentang orang bila dia boleh ke macam setengah orang tu dia guna nak berpuasa kan, dia berpuasa at the same time dia nak berdiet. So matlamat asal tu agak lari. Bila agak lari, Bob sendiri pun dah sepatutnya tahu jawapan, tak payah tanya saya pun. Bob. So jawapannya adalah tak boleh lah. Bukan Bob. Dia ada betul. Killing two birds with one stone. It's not a big problem. It's not. To be honest, it's not a big problem. But right now yang kita risaukan kalau niat itu dia menyalahi niat yang asal. Memanglah killing two birds, tapi jarang orang ada dua niat yang main, maksudnya. Selalunya mesti ada satu je niat yang main. Betul? Dia yang main, yang utama. Lagipun yang besar ni adalah pasal puasa. So niat yang utama is supposed to be untuk Allah. Ya, betul. Not for yourself.
Kita berpuasa ni sebab hanya orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, ni hadis Nabi imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dia puasa tu Bob, dan dia puasa tu dengan betul-betul dia berharap yang Allah akan ampunkan dosa dia selama dia hidup ni. So many years dia hidup selama ni dengan macam-macam rezeki yang Allah dah bagi, dan banyak juga dosa yang dia buat selama ni, yang sebab tu dia puasa betul-betul dia puasa Bob. And orang ini yang akan dipandang oleh Allah. Ya. So right now, kalau tiba-tiba ada satu lagi interference, niat untuk slim, saya takut. Praktikalnya ialah selalunya kita akan terfikir nak kurus dulu. Betul. Niat nak kurus tu lebih percayalah kata saya. Lepas tu kita tanya. Semua orang mesti tak. Benda tu kita tahu je. Maksudnya kalian semua yang tengah tonton, kalian tahu tentang diri kalian sendiri. Mesti tahu. Sebab saya pun pernah rasa benda tu. Kan? Saya pernah rasa, okey, rasanya dah overweight ni. Lepas tu okey, nak puasa, dalam puasa tu nak slim sekali, nak kurus sekali. Dan itu merisaukan. Ya. Itu merisaukan Bob. Jadi kalau boleh niat je lah untuk tulus kepada Allah. Untuk kurus tu anggap bonus, bonus side. Betul. Tapi jangan niat. Jangan niat macam anggap bonus side. Anggap bonus side. Baik. Orang yang ada penyakit pula, Dak Iwan. Contoh dia ada gastrik, dia ada GERD. Dak Iwan tahu GERD? Okey, apa tu? Dia ada GERD. GERD ni sakit perut lah. Baik. Dia ada GERD, dia ada gastrik, macam-macam penyakit lah. Sometimes tu melimitkan dia punya puasa. So ada tak benda-benda yang macam, kadang-kadang yelah macam ibu saya, kadang-kadang tok saya, dia orang nak berpuasa, tetapi dengan limitasi yang ada tu menyebabkan dia orang rasa macam down, tak boleh nak puasa. Ada tak something yang macam at least Dak Iwan boleh katakan kepada golongan-golongan macam ni, macam jangan bersedih ke apa kan? Sebab yelah kita faham sakit kan. Betul. Kalau kalian nak tahu, sakit juga merupakan satu asbab yang diterima pakai dalam fiqh, khususnya fiqh ibadah puasa. So tidak ada permasalahan sepatutnya akan perlu menjadi kerisauan kita. Bila sakit, it's okay, kencana. It's okay. Tak ada masalah Bob sepatutnya. Jadi kalau cuma ialah bila dah sakit kita tak boleh nak continue puasa tu because of that things yang happen pada kita. It's okay, tak ada masalah. Cuma time ni barulah boleh diistilahkan dengan ganti. Ganti. Yes. So, dia tak sama dengan orang geng-geng plastik hitam. Dia berbeza Bob. Tak sama keadaan dia. Baik, so kepada siapa-siapa yang ada situasi seperti Dak Iwan sebut ni, boleh ganti pelan-pelan je. Jangan nak pergi mana pelan-pelan. Okey, satu lagi. Ini memang famous lah. Basically orang selalu buat pun. Dia berpuasa betul-betul, dia memang aku nak puasa betul-betul ni. Memang jauhi benda-benda yang membatalkan puasa and so on, gedebang-gedebu. Tetapi solatnya tu ke laut. Dak Iwan, macam mana hukumnya tu? How on earth boleh ada dua pecanggah, maksudnya kan dua-dua tu adalah satu kewajipan. Ya. Tinggal satu buat satu. Sedangkan itu semua adalah bahagian daripada rukun Islam. Maksudnya wajib untuk solat, wajib untuk puasa Bob. Kalau dia tunaikan puasa tapi dia tinggalkan solat secara sengaja, kita kena bahas fiqh hukum meninggalkan solat secara sengaja. Hukumnya berdosa besar Bob. Seperti mana meninggalkan puasa yang diwajibkan untuk umat Islam, hukumnya tetap berdosa besar. So adakah dia terlibat dengan puasa? Dia terlibat dengan puasa? Kalau seseorang itu meninggalkan ibadah solat dia, tapi dalam ibadah puasa dia jaga semua syarat-syarat sah puasa, jawapannya puasa dia masih sah. Tapi dia sedang berpuasa dalam keadaan berdosa besar. Sebab dia meninggalkan solat yang fardu ke atas diri dia. Rasa? Faham tu. So, memang sah tapi tak sedap lah. Bukan tak sedap. Tak boleh lah. Boleh jadi sia-sia puasa dia. Betul. Puasa dia sah. Mungkin dia akan dapat ganjaran dari Allah khusus untuk puasa. Tapi amalan yang fardu tu dia tinggalkan, dosa besar tu silap-silap ada kemungkinan dia grad daripada Ramadan zero. Pertimbangan yang jadi sifar. Aduh, rugi besar. Ya. Rugi besar. Sangat. Rugi and besar kerugian dia. Yes. Jadi itu dia kepada kalian semua.
Jaga solat, jaga puasa di bulan Ramadan. Wah. Hashtag diri sendiri pun sama. Okay. So, kita dah sampai ke penghujung untuk episod kedua Sentuhan Ramadan bersama saya Bob dan juga tetamu istimewa kita iaitu Dani, Wan dan Zrin. So, kita akan ada lagi pada next punya Sentuhan Ramadan. So, korang semua jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dan juga tetamu istimewa di episod yang ketiga. Jumpa nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Puasa tau.